Baiklah, selamat datang ke podcast Di Sebalik Skrin, iaitu sebuah podcast eksklusif yang membincangkan cerita, tema, dan inspirasi di sebalik skrip-skrip kami berempat. Dan hari ini kita akan meneliti 4 skrip ini, karya-karya yang penuh teka-teki dan ketegangan. Dan kita akan mulakan dengan skrip saya, yaitu skrip yang berjudul Permainan Bayangan. Baiklah, skrip ini adalah hasil buah fikiran saya sendiri dan merupakan seorang pelajar uh, di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif Universiti Malaysia Sabah. Jadi mesti anda tertanya apa yang membuatkan skrip Permainan Bayangan ini menarik. Jadi mari kita selami. Jadi saya akan ceritakan kenapa skrip ini dicipta. Baiklah, permainan bayangan ni dicipta dengan niat untuk menggabungkan unsur penyiasatan jenayah dengan konspirasi politik. Jadi tema ni dia jarang diterokai lah dalam filem tempatan. Dan saya sendiri sebagai penulis ingin menunjukkan bagaimana jenayah dan politik ni boleh saling berkait yang mencerminkan realiti yang seringkali disembunyikan. Jadi inspirasi utama ni datang daripada isu sosial seperti korupsi, penyalahgunaan kuasa dan eksploitasi manusia dalam masyarakat moden. Jadi saya sendiri juga ingin menonjolkan bandar Kota Kinabalu tersebut sebagai latar yang unik yang jarang digunakan dalam filem yang bergenre ini. Dan ini juga dapat memberi peluang kepada penonton untuk melihat sisi gelap bandar yang penuh dengan rahsia. Jadi seterusnya kita akan lihat sinopsis permainan bayangan ni. Jadi sinopsisnya berbunyi seperti ini. Di tengah-tengah Kota Kinabalu, detektif Alex Morgan berdepan kes pembunuhan bersiri yang penuh teka-teki. Mangsa adalah seorang wanita yang berprofilkan tinggi dan si pembunuh meninggalkan petunjuk misteri di setiap lokasi jenayah. Namun kes ini lebih daripada sekadar pembunuhan biasa. Bersama rakan penyiasatnya Emma Sanchez dan juga seorang wartawan bernama Lily, Alex menemui konspirasi politik besar yang melibatkan rasuah di kalangan pemimpin tertinggi. Jadi apabila mereka semakin hampir kepada kebenaran, mereka ini menyedari bahawa ancaman tersebut bukan hanya datang daripada pembunuh tersebut, tapi juga daripada kuasa politik gelap yang sanggup melakukan apa sahaja untuk melindungi rahsia mereka. Jadi dalam dunia di mana bayangan tersebut boleh menjadi musuh, mereka juga perlu berkorban segalanya demi keadilan. Jadi itulah sinopsisnya. Dan kita akan teruskan kepada tema utama untuk skrip permainan bayangan ini yang menyentuh pelbagai tema yang relevan dalam kehidupan moden kita. Jadi sebagai contohnya keadilan dan kebenaran. Jadi yang saya ingin uh, utamakan di sini lah filem ini dia akan menunjukkan usaha-usaha watak utama untuk membongkarkan kebenaran walaupun berdepan dengan ancaman besar. Yang kedua ialah korupsi dan penyalahgunaan kuasa, iaitu ia akan menyerlakan bagaimana golongan elit boleh memanipulasi keadaan untuk melindungi kepentingan mereka dan juga uh, pemberdayaan wanita. Jadi mangsa dan watak wanita dalam skrip ini iaitu Lily, uh, dia membawa mesej yang penting tentang ketahanan dalam menghadapi ancaman-ancaman. Dan yang terakhir iaitu ketegangan psikologi. Jadi skrip ini akan membawa kepada suatu pengalaman kepada penonton untuk menyelami minda pembunuh bersiri yang mencabar persepsi kita tentang kejahatan. Jadi permainan bayangan ini, skrip ini bukan sekadar kisah tentang pembunuhan bersiri. Ianya juga adalah refleksi tentang kuasa, kebenaran dan juga keadilan dalam dunia yang semakin kompleks ini. Jadi skrip ini akan menonjolkan cabaran moral dan juga psikologi yang dihadapi oleh mereka yang ingin mendegakkan keadilan. Jadi jika anda di luar sana penonton-penonton kita adalah seorang peminat cerita penuh misteri dan konspirasi, filem ini adalah untuk anda. Skrip ini juga
boleh menjadi pilihan anda dan anda boleh teruskan untuk menyokong karya tempatan dan jangan lupa juga untuk menyokong juga skrip-skrip yang lain, skrip-skrip daripada panel-panel kita yang lain. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada saudara Riki yang membicarakan tentang skrip beliau sebentar tadi. Nama saya Muhammad Akmal Ashraf bin Abdul Kabul. Saya merupakan pelajar tahun 3 mengambil kos seni kreatif di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS. Tajuk untuk skrip saya ialah Bayang-Bayang Dosa. Tujuan saya menghasilkan skrip ini adalah untuk mengetengahkan konflik moral manusia dalam menghadapi godaan kuasa dan uang sambil menyampaikan message tentang kepentingan integriti dan kesadaran terhadap kesan korupsi. Dan dalam skrip ini juga saya mengetengahkan tentang peluang untuk menebus kesalahan dan keadilan. Skrip ini menjadi platform untuk memberi penonton tentang bahaya mengambil jalan pintas yang menyalahi undang-undang. Oke, untuk saya punya sinopsis, saya akan membincangkan sinopsis pendek saya. Bayang-bayang dosa dimulakan dengan watak Faizal, seorang pegawai kastam yang dihormati. Beliau merupakan watak yang menjadi teladan dalam menjalankan tugasnya. Namun begitu, sikapnya yang profesionalnya itu dia memikul beban yang besar sebagai ketua keluarga dengan tekanan keuangan dalam usahanya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada istrinya yaitu Hana dan anak-anaknya. Faisal mengambil keputusan untuk mengubah hidupnya. Dia terjebak dalam sindiket pemalsuan dokumen yang diketuai oleh seorang watak yang bernama Ismail. Ismail ini memiliki watak yang licik karena dia suka memanipulasikan orang lain untuk mencapai matlamatnya. Untuk perjalanan cerita nih, plot cerita. Pada mulanya, Faizal coba meyakinkan dirinya bahwa tindakan ini hanya bersikap sementara untuk mendapatkan uang yang banyak. Namun setiap aku mulai dari aku sinopsis lah. Oke, sudah tahu. Oke, untuk sinopsis cerita ini dimulakan dengan dari mana? Selari gitu, Oke. Baiklah, terima kasih kepada saudara Ricky Son yang membicarakan tentang skrip beliau sebentar tadi. Nama saya Muhammad Akmal Ashraf bin Abdul Kabul. Saya merupakan pelajar tahun 3 mengambil kos seni kreatif di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS. Tajuk saya punya skrip ialah Bayang-Bayang Dosa. Tujuan saya menghasilkan skrip ini adalah untuk mengetengahkan konflik moral manusia dalam menghadapi godaan kuasa dan uang sambil menyampaikan message tentang pentingnya integriti, kesadaran terhadap kesan korupsi, dan peluang untuk menebus kesalahan demi keadilan dan kebenaran. Skrip ini menjadi platform untuk memberi kesadaran kepada penonton tentang bahayanya mengambil jalan yang singkat untuk mendapatkan keuangan yang banyak, sehingga menyalahi undang-undang. Baiklah, untuk saya punya sinopsis. Sinopsis cerita ini ialah tentang Faizal, seorang pegawai kastam yang dihormati karena beliau merupakan watak yang mempunyai integriti yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Namun di sebalik integritinya itu, dia memikul beban yang besar sebagai ketua keluarga yang bergelut dengan tekanan keuangan dalam usahanya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada istrinya, yaitu Ana, dan anak-anaknya. Faizal membuat keputusan untuk mengubah hidupnya selama-lamanya. Dia terjebak dalam sindiket pemalsuan dokumen yang diketuai oleh Ismail. Ismail ini merupakan watak seorang yang licik, yang suka memanipulasikan orang lain demi mencapai matlamatnya. Pada mulanya,
Faizal meyakinkan dirinya bahwa tindakan ini hanya bersifat sementara, satu jalan pintas untuk keluar daripada masalah keuangan. Namun, setiap langkah yang diambil menariknya ke dalam dunia jenayah. Dia mulai memalsukan dokumen untuk pendatang asing, termasuk keluarga miskin dan dari keluarga kawasan pedalaman dan individu misteri seperti Marcel, seorang ahli perniagaan yang berasal daripada Filipina, yang melarikan diri daripada masa lalunya. Ketegangan semakin meningkat apabila Ana mulai menyadari perubahan sikap Faizal, walaupun coba menutup segala rahasia. Faizal tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya ini. Hana yang selalu percaya kepada nilai kejujuran dan rezeki yang halal, merasakan sesuatu yang besar sedang berlaku terhadap suaminya itu, tetapi tidak mendapatkan bukti yang kukuh. Dalam masa yang sama, Tuan Razak dan beberapa orang lain mula mengesaki tindakan Faizal ini yang agak berbeza. Semasa itu, Faizal berhadapan dengan Marcel. Dia mula menyadari bahwa urusan ini lebih daripada sekadar membantu dalam perusahaan. Marcel bukan sekadar pelarian yang biasa. Dia seorang penipu profesional yang memerlukan identiti baru untuk meneruskan aktivitinya tanpa dihantui oleh undang-undang di negaranya. Walaupun ragu-ragu, Faizal terpaksa tunduk kepada tekanan Ismail dan rayuan Marcel untuk menandatangani dokumen palsu itu. Namun ketika Faizal merasakan dirinya sudah selamat, segalanya mulai berubah apabila Tuan Razak mendedahkan bahwa semua tindakannya selama ini diperhatikan. Bukti-bukti kuku telah dapat dikaji. Faizal, Ismail, dan Marcel telah didapati bersalah. Namun begitu, saya mengetengahkan tentang peluang untuk berubah, di mana Faizal ini dia diberikan pilihan oleh Tuan Razak untuk membantu pihak berkuasa menangkap Ismail dan Marcel atau menghadapi hukuman berat atas kesalahan yang telah dia lakukan. Di puncak cerita, Faizal akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan pihak berkuasa dalam satu operasi yang dirancang rapi. Ismail dan Marcel ditangkap, namun begitu pilihan Faizal bukan tanpa akibat. Dia masih terpaksa berdepan dengan keadilan atas pengkhianatannya terhadap amanah sebagai seorang pegawai kastam. Cerita ini berakhir dengan Faizal merenung kehidupannya yang musnah akibat keputusannya sendiri, walaupun dia berjaya membongkar sindikat jenayah yang dia lakukan. Nah, itu salah. Dia paksa aja. Oke, untuk tema bagi cerita ini, tema yang saya angkat adalah tentang konflik moral dan penyesalan. Skrip ini menunjukkan perjuangan watak utama dalam membuat pilihan moral di tengah-tengah godaan dunia, diikuti dengan rasa bersalah dan penyesalan atas akibat pilihannya. Tema seterusnya, kesan korupsi terhadap manusia dan masyarakat. Jadi inilah keistimewaan skrip saya ini. Kalau siapa-siapa yang berminat untuk mendapati skrip ini, boleh hubungi saya untuk mendapatkan skrip ini. Seterusnya saya akan memberikan kepada panel seterusnya. Oke, thank you kepada Akmal. Sangat menarik dia punya skrip. Oke, saya salam sejahtera semua. Saya Sivelina Vanessa, merupakan penulis skrip drama yang bertajuk Di Mana Cerminan Imanku. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah kisah yang amat dekat, yang sebuah cerita untuk mengupas persoalan besar dalam hidup kita, yaitu kejujuran, integriti, dan juga iman. Skrip drama saya yaitu Di Mana Cerminan Imanku membawa Anda semua ke perjalanan seorang bekas guru besar yaitu Encik Brian Martin yang dihormati kerana kebijaksanaannya dan prinsipnya. Namun, selepas dipilih sebagai YB, beliau mendapati dunia politik penuh dengan godaan, tekanan, dan kompromi. Perlahan-lahan iman dia pun tergugat dan prinsip yang dipegangnya juga pun mulai tergugat. Kisah ini
menyentuh isi yang penting tentang bagaimana rasuah mampu mengubah Encik Brian yang pada awalnya yang bertekad ingin mengubah nasib rakyatnya di daerah itu. Namun, dunia politik yang penuh dengan permainan kotor dan tekanan daripada pihak lain membuatkan beliau terjebak. Namun, drama ini bukan hanyalah tentang politik. Ia juga tentang kekeluargaan, keimanan, dan juga harapan. Dalam perjalanan ini, kita melihat bagaimana Puan Rostini, yaitu istri kepada Encik Brian Martin, berusaha keras untuk menyelamatkan suaminya yang terus hanyut dalam dunia rasuah. Hubungan mereka diuji, tetapi cinta dan prinsip menjadi kekuatan bagi Puan Rostini untuk terus menyokong dan menasihati suaminya. Selain itu, watak-watak seperti Rachel Sherlyn, yaitu wartawan yang ingin merungkai sikap-sikap sikap-sikap daripada pihak-pihak pemimpin yang kotor, dan wartawan tu berani untuk mencari kebenaran dan mengungkai misteri yang ada dalam dunia-dunia politik. Dan ada juga terdapat satu lagi watak, yaitu Pastor Robert, yaitu seorang tokoh agama yang bijaksana yang memberi dimensi yang lebih mendalam dalam drama ini. Mereka membawa mesej penting bahawa kebenaran harus ditegakkan walaupun sukar dan juga penuh risiko. Apa yang istimewa tentang Di Mana Cerminan Imanku ialah bukan sekadar sebuah cerita rekaan, tetapi refleksi untuk kita dan refleksi kepada realiti kehidupan. Kisah ini saya buat untuk mengajak kita semua untuk bertanya kepada diri kita, adakah kita masih berpegang kepada prinsip dan iman di tengah cabaran hidup kita? Adakah kita masih pegang kejujuran? Adakah kita masih mempunyai iman? Dan adakah kita berpegang teguh kepada janji-janji kita kepada orang dan Tuhan? Saya percaya Di Mana Cerminan Imanku ini mampu membuka mata dan hati kita semua, dan drama ini mampu memberikan pengajaran bahawa setiap kesilapan boleh ditebus dan juga kita perlu mempunyai keberanian untuk berubah. Sebagai penulis, harapan saya supaya kisah ini memberikan inspirasi kepada anda semua untuk berpegang kepada nilai-nilai kejujuran, integriti, dan iman dalam setiap tindakan. Saksikan Di Mana Cerminan Imanku, sebuah drama yang bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga menyentuh hati, membuka minda, dan juga memberikan harapan kepada anda semua. Terima kasih. Dan itulah saya punya sedikit skrip saya yang saya ceritakan untuk anda semua. Dan saya serahkan kepada panel yang seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rakan kita sebentar tadi, Ina. Seterusnya, saya Marcella Colina. Saya akan menceritakan skrip filem yang saya telah buat yang bertajuk Demi Sebuah Harapan. Sinopsis. Skrip filem ini mengisahkan tentang seorang Datuk Nan, perjuangan pegawai kerajaan yang dihormati dalam usahanya membantu penduduk sebuah kampung pedalaman di Sarawak yang menghadapi pelbagai masalah. Penduduk kampung tertekan akibat isu hak milik tanah yang dipertikai, kurangnya akses kepada pendidikan dan ketiadaan peluang pekerjaan serta pendidikan. Suara mereka seolah-olah tidak didengar oleh pihak berkuasa, membuatkan mereka hilang kepercayaan kepada pihak luar. Datuk Nan yang dikenali sebagai seorang pemimpin berintegriti mendengar keluhan penduduk dan berjanji untuk membawa perubahan. Walaupun berdepan dengan pelbagai politik dan tentangan daripada pihak yang berkepentingan, beliau komitmen dengan menyelesaikan masalah tersebut secara adil sambil menghormati budaya dan tradisi masyarakat kampung tersebut. Namun, usaha beliau tidak mudah kerana Hadi merupakan seorang wakil syarikat pembinaan korup cuba menghasut penduduk kampung dengan menolak projek pembangunan yang dirancang oleh Datuk Nan. Hadi menyemarakkan kebencian penduduk kepada pihak luar dengan menyebarkan kebimbangan bahawa
Apabila mereka menerima pembangunan, tanah mereka dan juga adat mereka akan dihapus serta identiti mereka juga akan tergadai. Apabila penduduk kampung mendengar hal itu, mereka amat bimbang dan juga mereka berpuak-puak sambil membuat perancangan yang jahat untuk menjatuhkan Datuk Nan. Tetapi usaha Datuk Nan tidak berputus di situ saja. Datuk Nan dia berusaha untuk membina semula kepercayaan penduduk dengan turun padang, menghadiri perjumpaan kampung dan mendengar keluhan mereka secara terus. Beliau menunjukkan kesungguhan melalui tindakan dan memastikan penduduk memahami agar visi pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan mereka tanpa meminggirkan tradisi warisan. Cerita ini juga menimbulkan satu konflik apabila hasutan Hadi menyebabkan penduduk kampung memberontak yang tegang antara mereka dan pasukan Datuk Nan. Dalam saat genting ini, kebijaksanaan Datuk Nan menjadi kunci. Dengan pendekatan dialog terbuka, beliau berjaya meredakan ketegangan dan meyakinkan penduduk bahwa hak mereka akan dilindungi. Baiklah, untuk skrip filem yang saya buat ini, tema utama dalam skrip ini adalah politik. Tema utama skrip ini adalah politik dengan penekanan terhadap isu keadilan sosial, pembangunan infrastruktur dan hak komuniti pedalaman di Sarawak. Ia menerapkan konflik antara aspirasi pembangunan melalui projek seperti Pan Borneo dan keperluan untuk melindungi hak tanah adat serta tradisi komuniti tempatan. Skrip ini menonjolkan tema seperti kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin, perjuangan untuk membawa perubahan, serta cabaran untuk mengimbangi pembangunan dengan pemeliharaan budaya dan identiti. Okey, tujuan skrip ini sebagai tujuan skrip ini yang saya dibuat adalah untuk menyampaikan mesej tentang pentingnya kepimpinan yang bijaksana, kepercayaan dan perpaduan untuk membawa perubahan kepada masyarakat, khususnya di kawasan pedalaman di Sarawak. Skrip ini bertujuan untuk mengangkat suara rakyat, menginspirasikan kepimpinan yang bertanggungjawab, mempertahankan warisan dan identiti budaya, menunjukkan cabaran dan perubahan, serta membangkitkan harapan dan kesedaran. Sekian itu saja daripada perkongsian saya dan keistimewaan skrip filem tadi. Sekiranya anda berminat, anda boleh hubungi saya. Bye. Oke, itu sajalah perkongsian kami dari semua skrip yang kami sediakan, yaitu skrip film, dan saya pula drama. Oke, kalau berminat hubungilah setiap daripada kami. Terima kasih semua. Bye.